Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Ahmad Ikhwan, pelajar semester kedua Open University Malaysia, Cawangan, Kota Kinabalu, dan pada hari ini saya akan membuat satu podcast santai di bawah mata pelajaran Penghayatan Etika dan Peradaban, yaitu bertajuk Kesan-kesan Berita Palsu kepada Masyarakat, Institusi dan Negara. Berita palsu yang pertama dapat saya berikan sebagai contoh adalah penyebaran maklumat palsu mengenai COVID-19 yang pernah tular pada 3 Februari 2023, yang mana terdapat kabar angin yang mengatakan bahawa terdapat chip kawalan minda yang terdapat dalam vaksin tersebut. Kesan kepada masyarakat, perkara ini telah mencetuskan rasa takut yang melampau, panik serta kecelaruan maklumat dalam kalangan rakyat. Perkara ini juga telah mengancam kesihatan awam kerana masyarakat pada ketika itu telah menolak keras suntikan vaksin. Bukan itu sahaja, perkara ini juga telah menimbulkan kesan yang negatif kepada pihak berkuasa. Apabila rakyat telah percaya dengan teori konspirasi atau maklumat yang salah mengenai COVID-19, perkara ini telah menyebabkan mereka hilang kepercayaan kepada kerajaan, petugas kesihatan dan pakar-pakar kesihatan yang lain. Dengan itu, perkara ini juga akan menyukarkan atau mengganggu usaha kerajaan atau badan bukan kerajaan untuk melaksanakan program kesihatan awam di mana-mana sahaja. Secara tidak sadar, situasi-situasi ini telah memberi kesan yang buruk kepada negara kerana ia mengganggu proses pemulihan negara pada ketika itu. Berita palsu mengenai COVID-19 yang telah tular ini telah melambatkan pemulihan ekonomi dan sosial kerana rakyat telah menyukarkan proses vaksinasi, sekatan pergerakan yang terlampau ketat, dan aktiviti sekolah serta pekerjaan tidak dapat dilaksanakan. Seterusnya, saya akan memberikan contoh berita palsu yang kedua, yang mana pada 25 Mei 2024 telah tular dakwaan bahawa minuman jenama tempatan kita, T-Life, telah mengandungi bahan yang diragui status halalnya. Namun, pihak JAKIM telah melakukan tindakan segera dengan menafikan dakwaan tersebut dan menyatakan T-Life memiliki sijil halal yang sah. Berita palsu yang kedua ini juga telah menimbulkan kesan yang negatif kepada masyarakat, terutama mereka yang beragama Islam. Mereka akan menjadi ragu-ragu dan rasa takut untuk membeli produk T-Life. Dan ada kemungkinan sesetengah masyarakat akan menghentikan pembelian walaupun tiada bukti yang betul pada ketika itu. Yang lebih buruk adalah rakyat telah hilang keyakinan terhadap jenama tempatan ini walaupun syarikat tersebut telah mematuhi piawaian halal. Seterusnya, perkara ini telah menjejaskan kredibiliti institusi halal yang telah dibuat oleh pihak JAKIM. Rakyat akan meragui ketegasan JAKIM dalam melaksanakan tugas mereka, iaitu melakukan audit halal kepada semua syarikat. Jika dipandang dengan lebih jauh, perkara ini juga akan menjejaskan imej negara di peringkat antarabangsa. Hal ini demikian, Malaysia telah dikenali sebagai peneraju pensijilan halal secara global. Dengan itu, ia akan menjejaskan keyakinan negara luar terhadap pensijilan halal Malaysia. Kedua-dua berita palsu yang telah saya selitkan dalam podcast santai kita pada hari ini telah memberi kesan yang buruk kepada masyarakat, institusi dan negara. Sebagai seorang rakyat yang bertanggung jawab, kita perlu menyemak kebenaran sesuatu maklumat terlebih dahulu sebelum kita berkongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan kongsi. Dengan itu tamatlah podcast santai saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.